ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan-tuan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad, Bandar Seri Senayan, Tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita merafa'kan tinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita nyawa untuk kita hidup pada hari ini, untuk yang kesekian harinya dalam perjalanan kita menuju akhirat, dalam kita mengumpul segala kebajikan dan amal soleh untuk kita jadikan bekalan selepas kita dijemput dengan kematian. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat yang terbesar, iaitu nikmat dapat mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan ibadah. Pagi ini kita semua Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk bangun, dan dengan pilihan kita juga untuk melakukan ibadah, datang kita ke masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita isi sedikit masa selepas subuh ini untuk sama-sama kita berzikir, mengingati Allah dan perintah yang telah diturunkan kepada kita melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diterima amalan kita yang sedikit ini, bermanfaat untuk diri kita serta kedua ibu bapa kita juga, ya, yang sangat akrab dan rapat hubungannya dengan kita, serta orang-orang yang kita kasihi, ya, pun sama-sama menerima kebaikan di atas kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan baca niat i'tikaf, kemudian kita baca umul kitab selawat 10 kali dan kita bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita mengisi waktu yang sangat gemilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selepas saja solat subuh berjemaah, kita baginda Nabi SAW orang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbit matahari mereka mendirikan solat 2 rakaat, maka bagi mereka pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Insya-Allah tuan, kita baca masuk nanti waktu syuruk 7.14. Kita bagi lanjutan sikit masa 10 ke 12 minit, kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Mudah-mudahan kita dikurniakan kebajikan ganjaran pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Maknanya bukan tak perlu pergi haji dah ya. Niat untuk mengerjakan haji itu wajib kita tanamkan dalam hati kita. Keadaan dah berubah tuan. Dunia ni tak ubah, tapi keadaan tu berubah-ubah. Matan satu perkara tu berubah. Sekarang ni lagi susah. Dulu dah susah, sekarang lagi susah. Maka apa kita punya ni? Kita berdoa dan kita berusaha. Masuk duit tabung haji, kena daftar untuk pergi haji. Jangan masuk duit tak daftar, 100 tahun pun tak dipanggil lah tabung haji ya. Itu apa yang saya faham lah selama hari ni. Tak tahulah kalau dah ada berubah polisi pula, daftar terus automatik masuk jadi jemaah haji. Dulu daftar 1000 lebih, 1003 ke 1005, beritahu masuk deposit, beritahu saya nak pergi haji ya. Walaupun dia rukun Islam yang kelima, tapi mustahak tuan ya. Yang kelima itulah digabungkan dalam haji itu. Dulu kita pernah sebut, apabila mengucap saja seseorang itu, maka lidah ni telah patuh akan ucapannya itu, dia telah patuh kepada agama ni tadi dan diyakini dalam hatinya. Kemudian dia sembahyang, maka dia mengarahkan tubuh badan, anggota badan untuk sama taat kepada Allah. Itu nama syariat. Jangan mengucap syariat tak buat, tak betul. Kemudian dia telah membelanjakan hartanya pula. Bila dia dah sembahyang, dia menunaikan zakat, maka harta yang disayangnya itu dikeluarkan lillahi ta'ala. Itu wajib. Mau atau tak mau, suka atau tak suka, keluarkan zakat. Mendidik jiwa kepada cinta kepada harta. Bawah-bawah itu datanglah sedekah, datanglah hibah, datanglah wakaf dan sebagainya. Sebab harta. Kemudian dia membelanjakan apa lagi tuan? Zakat dah sudah, maka dia berpuasa di bulan Ramadan sebelum zakat. Maknanya dia menundukkan nafsunya yang tak nampak. Nafsu kita ni tak nampak tuan. Dia tak boleh dibuang. Oh, dia tu dah tak ada nafsu tu, tak ada dah. Mohong cerita, salah faham. Nafsu makan tak ada, nafsu berjalan tetap ada. Nafsu tidak boleh dibuang, tapi dia boleh dijinakkan. Dia liar makan saja, boleh disuruh dia berhenti makan. Cara berpuasa, maka orang ni makam dia tinggi sikit tuan. Dia dah naik, mulut dia dah bercakap ya, hati dia dah percaya, anggota badan yang digunakan untuk ibadah. Kemudian nafsu dia yang liar ni tadi ditundukkannya. Sebab tu puasa itu tinggi makam ni tuan. Di sisi Allah SWT, malaikat pun tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, wa ana ajzibi, aku yang beri pahala kepada orang yang puasa. Hujung tahun ni tuan, sempena berakhirnya 2020. Hari ni last lah kuliah kita tuan ya, untuk pagi kuliah subuh ni, hari terakhir untuk tahun 2020.
panjang umur 2021 kita jumpa. Bertahun baca kitab kecil ni tak habis tuan. Kitab yang kecil ni bertahun baca tak habis. Habis baca kitab kecil ni dah mengaku alim, dah menyalahkan orang lain sesat. Jangan tuan ya. Ulama dulu berpuluh-puluh tahun, beribu guru pun masih lagi tawaduk. Jadi bulan ni nak berakhir 2020, besok hari Senin kalau tak silap saya, termasuk Ayyamul Bait kan, hari putih. 13 Isnin, 14 Selasa, 15 Rabu, apa tu Khamis. Puasa 4 hari ni kan. Ujung tahun 2020 ni kita puasa 4 hari ni. Boleh tak anda? Ajak kawan buka. Hari Senin kau belanja aku makan nasi Arab, besok aku belanja tom yam. Pergilah, pusing. Dia jangan tak semain Jumaat lah. Habis dia carilah masjid. Tapi sekarang masjid susah, SOP kan. Jangan jauh-jauh nah, keliling-keliling nah. Tabung buka di masjid, potluck bawa masing-masing nah. Besok hari Senin dapat hari Bait 2 pahala. Kemudian kalau qada lah 3 sekali, 3 in 1 boleh. Tak ada masalah. Jangan dipertikai Allah SWT tu maha kaya, maha pemurah. Kenapa kita nak mempertikai kan pula? Sedangkan ulama ada berpandangan dikumpulan semua boleh, tapi wajib dengan wajib tak boleh. Ya, wajib dengan sunat boleh, ataupun sunat dapat sunat-sunat yang lain. Berpuasa qada pada hari Senin, qada dia lansai, pahala Isnin pun dapat. Jadi bila dah ditundukkan nafsu ni tadi, dia berpuasa, maka dia menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Dia semua dia tundukkan. Perkataannya dibenarkan dengan perbuatannya mengerjakan haji. Ya, kaifiat manasik haji itu. Kemudian dia membelanjakan harta ni juga masuk tubuh badan. Dan dia yakin, maknanya tadi ditundukkan nafsu dia untuk sama-sama pergi. Sebab tu haji tadi dia bukan senang lenang, ujian dia sangat besar. Kita tengok musim haji, kemah melayang, kemah terbakar, yang kena pijak, yang kena impap, yang macam-macam. Walaupun dia terakhir, tapi dia sangat mustahak. Ya, itu niat tuan kena buat. Jadi baik, kita sambung kita punya pembacaan hadis kita. Masih lagi hadis ya, antara 29 hadis ni kita kalau ikut saya punya catatan ni hadis ke-25 tuan, muka surat 53. Dulu ada juga kita baca 2 hadis satu hari. Kadang hadis yang panjang ni kita tak sempat habiskan. Jadi buka muka surat 53 yang ada kitab. Kitab ni nama dia Bustanul Arifin, taman bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Imam An-Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi meletakkan lebih kurang 29 hadis dasar, asas yang kita nak pegang, yang kita nak faham. Memang ada hadis ni dalam hadis 40 Impun Imam Nawawi pun kita ada baca juga di masjid ni. Tak ada masalah kan. Biarlah 5-60 kali pun kita baca, kita pun tak ingat. Walaupun 100 kali kan. Kalau kita tengok cerita Piramli tu 1000 kali pun kita tetap teralak kan. Boleh pula kan. Sebab apa? Sebab itu benda yang kita kena lalu. Kegembiraan, keriangan, kesedihan, suka, gembira, apatah lagi ilmu, lalulah macam tu. Ya pun ustaz-ustaz, para penceramah sebut, kita tetap kena tadah juga dengar. Jadi hadis yang ke-25 muka surat 53, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun kepada Ibnu Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur dia bawah tuan, Sayyidina Abbas ni muda, dan dia alim dalam mentafsir Al-Quran. Sebab dia mendapat doa yang khusus daripada baginda Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wilah. Berilah dia ni, budak ni sebagai faqih dalam agama, faham dan pandai dia mentakwil. Buat di Sina Umar dan beberapa kes berkenaan dengan nafsir Al-Quran, panggil Ibn Abbas. Sahabat lain cakap, dia muda lagi, dia tak apa, dia dapat doa khas pada Nabi. Ini adab sahabat kan, adab para sahabat yang kita kena ikut. Sebab Nabi cakap, yang selamat orang yang mengikut aku dan para sahabatku.
Jadi sahabat ni adab dia tinggi. Walaupun Sayyidina Umar tu dia garang, dia tegas, tapi apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perakukan, dia tetap ikut. Ni kita tak, dah diberi jawatan kayak orang tu, dia ni budak nak lagi ni, peduli lah. Padahal orang tu orang yang dipertanggungjawabkan, dah dilantik. Allah Ta'ala lantik hakikat. Kalau naik ilmu hakikat itu penentuan oleh Allah SWT. Kenapa kita pula manusia nak overrule? Jangan tuan ya, itu adab. Baik, kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka bikalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidahu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufa'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dia kecil sikit tulisan, dan kalau saya tersilap dah mata pun dah tak apa nak terang dah tu. Nak buat macam mata tu dah malih kan. Pagi ni dia kelabu. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, radhiyallahu anhuma kalau jumpa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Kalau ada perawi-perawi hadis ni, dia ni dhamir lah tuan ya, mufrad musanna jamak. Kalau anhu tu makna dia lah, makna ayah dia mungkin tak Islam lah. Kalau anhuma tu kedua-duanya telah beriman. Anhum atuk ayah cucu ya. Pada suatu hari saya membonceng baginda Rasulullah SAW. Membonceng ni pun tuan, makna naik kenderaan berdua. Makna Rasulullah duduk depan, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ni duduk belakang. Makna rapat ni tuan. Kalau orang sekarang kita naik motor kan, seorang bawa, seorang duduk belakang. Zaman ni naik unta lah. Kalau keldai tak mungkin, sebab keldai kecil ya, unta besar. Setakat dua orang tak ada masalah. Lagipun kita dah sebut tadi, Ibn Abbas ni masih muda ya. Lalu baginda berkata, wahai anak muda. Tu ya gulam. Gulam tu anak muda lah. Kadang-kadang kita tengok ada nama orang gulam, Gulam Ahmad, Gulam Sarba, makna orang muda tu. Wahai anak muda, kata baginda Nabi SAW, sungguhnya aku mahu mengajarkan engkau beberapa perkataan. Makna Rasulullah ni sayang lah ke orang ni ya, naik kenderaan sama. Kita boleh bayangkan tuan ya, kalau seseorang yang naik kenderaan sama tu pun dah kira hebat. Kita naik kereta dengan menteri, hebat tak? Hebat tuan. Turun daripada kereta tu, wah, macam ni lah kita, tak ada lah orang kampung nampak ni. Tolonglah pandang aku naik kereta dengan menteri ni weh, ya mamen kan. Hebat. Apalagi Ibnu Abbas ni, Sayyidina Abdullah bin Abbas naik unta dengan Nabi. Nabi pula, aku mahu mengajar engkau bukan makna dia berdua khusus. Weh, hebat dan kalau kita untuk guru lah, kita punya sini, aku nak ajar kau jurus ke-8. Kita punya action lepas tu, anak-anak murid lain dapat, kita dapat. Hebat tak tuan? Hebat. Ni kehebatan. Sebab tu hebat di sini Abdullah bin Abbas ni tuan, sehingga dia pergi berhijrah ke Taif, meninggalkan kota Mekah. Ya, ini semua dibahas oleh ulama. Kenapa Ibn Abbas pergi ke Taif? Kalau tuan pernah pergi ke Taif, ingat tak ada satu masjid Ibn Abbas tu, Masjid Abdullah bin Abbas, di situ ada makam Ibn Abbas.
Sebab Ibn Abbas ni tadi dia memahami bahawa di kota Mekah itu ganjaran yang diberi kepada orang yang buat ibadah 100,000. Ya, 100,000 ganjaran. Maka Ibn Abbas menafsirkan 100,000 kebaikan dan 100,000 juga keburukan. Kita pergi Mekah tuan, jangan ikat 100,000 yang baik ya. 100,000 yang tak baik ni kita kena baca juga. Ramai orang yang dia baca baik ya. Dia pergi duduk mengaji dalam Masjidil Haram, tawaf, khatam Quran semua, berzikir selawat, balik bilik dia pergi mengumpat. Kau tengok brother, kau ingat tak dia tu ni kawan yoko 100,000. 1 jam kali 100,000 apa? Marah orang, maki orang, maki travel, tak guna, pulang balik duit aku. Travel dekat mana kata Arab ni nak buat macam ni. Bergaduh tengah tawaf nak menyiku orang, ambil selipar dah hilang, rembat selipar atas siapa-siapa. Macam-macam tuan. 100,000 keburukan juga. Maka Ibn Abbas duduk di Taif. Hebat sahabat. Tapi bukanlah dia duduk di Taif dia tidak mulia. Bahkan dengan kemuliaan itu memberi orang-orang yang terakhir macam kita ni tadi gambaran bahawa sahabat tu dia sangat faham. Sebab guru dia baginda Nabi SAW. Kita sekarang leko dak berbalah, guru dia tak hebat, guru dia bawah, guru kita lagi kanan, guru kita boleh terbang hari-hari naik ke langit. Dia guru dia tu biasa-biasa sekolah pondok tu. Tu kita zaman sekarang. Yang ini guru dia Nabi, duduk di Taif. Kita dapat pergi Mekah, action bukan main. Duduk depan Baitullah. Saya pergi tu tak beranggang dengan Baitullah, duduk dekat itu. Duduk depan Baitullah berburak hal orang. Kau tahu tak pagi tadi aku nak makan bla 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 bla, dah mengumpat depan Baitullah. Begitulah keadaan orang yang berpuasa, mengumpat, mencaci, memaki. Mana puasa? Sebab dia faham satu bab dan tak faham 10 bab. Tuan-tuan, ada majlis ilmu. Saya ni tak ada mengajar, kita sama berbincang sebenarnya. Jadi saya cakap seorang duk atas ni pun tak layak. Tuan-tuan duk bawah ni bukanlah tuan-tuan tak erti, tuan-tuan lagi alim sebenarnya. Tapi kok semua bercakap bila lah sudah kan? Bagi saya cakap, tuan-tuan dengarkan, kok ada silap tuan-tuan betul kan ya. Maka apa yang Nabi nak ajarkan ni, peliharalah Allah. Ni nak kena faham dan nescaya ia memeliharakan engkau. Fazillah ya fazil. Bukan Allah Ta'ala tu Al-Hafiz ke, maha memelihara. Ya, maksud memelihara tu letakkan dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, bukan jangan lupa Allah, jangan berani-berani lupa pada Allah. Itu pesan ulama. Kok lupa Allah Ta'ala ni dah teruk tuan. Orang yang mati dia lupa Allah Ta'ala, hancur hidup. Dalam kitab Minhajul Abidin ditorang keadaan orang yang nak mati yang dia semasa hidup memfitnah Allah Ta'ala. Ini semua Allah Ta'ala dah tentukan ni. Aku tak sembahyang ni semua ketentuan Allah. Aku tak buat ini semua Allah tentukan. Jadi dia menentukan, dia memfitnah Allah. Padahal ada pilihan. Akan kita baca ya. Maka Allah Ta'ala akan memelihara engkau. Maknanya apa tuan? Kita nak tahu di sisi Allah ni kedudukan kita. Kita tengok di mana Allah di sisi kita. Kok pagi ni kan Allah Ta'ala datang masjid, lepas tekan daripada lepas duha keluar masjid sampai ke tengah hari kan pergi jogging pakai seluar pendek. Lepas tekan zuhur datang naik masjid. Lepas tekan pergi mancing sampai ke isyak. Maknanya berapa minit tu kita situlah darjat makam kita di sisi Allah. Tapi kalau duduk kita, berdiri kita, baring kita, tidur kita lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita sentiasa dalam peliharaan Allah. Sebab tu orang yang bertugas masjid dia mulia tak? Dia memilih untuk meneruskan kemuliaan tu. Ada orang yang dapat bertugas di masjid, lepas tu dia cabut lagi, dia bertugas ke kelab malam lah. Ada pula orang yang bertugas kelab malam ditawarkan jadi AJK masjid, dia tinggal sampai dia kerja kat masjid. Maka Allah Ta'ala
beri dia kebaikan atas pilihan dia juga. Itu kita kena faham kan ya. Ia memelihara akan engkau peliharaan Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapan engkau. Makna setiap perkara tu kita tahu ini semua ketentuanmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab tu bila dah sebut kena yakin, bila dah yakin diperbuat. Ni cakap ya. Sebab tu doa iftitah tuan kalau boleh baca, jangan tinggalkan, jangan malas nak baca. Ya, kata ulama fiqh, orang yang sengaja meninggalkan bacaan sunat dalam semayang boleh ditolak persaksiannya, dia tak adil. Allahu Akbar, diam mana, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, habis Fatihah diam, rukuk diam, sujud diam. Memanglah itu bukan rukun qauli, itu sunat, tapi orang yang sengaja meninggalkannya boleh ditolak persaksian. Orang tahu dia ni memang tak baca doa iftitah, tak baca mana. Sebab tu sahabat bila tahu hebat kelebihan doa iftitah ni, mereka tidak meninggalkan baca doa iftitah walaupun dalam salat sunat. Kita baca tuan ya, tak sampai kan, bacalah sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup. Lepas tu baca Fatihah, takut tertinggal kan. Baca tuan ya, sebab itu ikrar kita. Tapi dah ikrar jangan cakap bohong. Bila tak dapat habislah berdoa pun tak gunalah. Ini semua boleh menggugurkan akidah ya, kena faham. Dan apabila engkau hendak meminta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah. Itu hakikat tuan, minta tolong dengan Allah. Habis yang kita minta tolong dengan manusia tu, itu asbab, itu alat ya. Bukan manusia yang menolong, Allah SWT menolong. Tapi dalil orang yang bersyukur, kata baginda Nabi SAW, ialah orang yang berterima kasih kepada manusia. Dia tak boleh cakap ini tak ada, ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kau tak tolong pun mesti dapat juga, tak. Tanda orang yang bersyukur, tanda orang yang bersyukur itu dia ingat Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan cara dia berterima kasih kepada manusia. Terima kasihlah, tolong belikan saya minyak, kereta saya beli minyak ni. Jangan cakap kau beli minyak ni sebab Allah tentukan. Sebenarnya kereta ni tetap akan berjalan juga. Lampang dah sekali, pung kan, sambang kan ni kan. Tapi janganlah lampang kuat, lampang sikit ya, supaya dia sedar ya. Tak erti nak ucap terima kasih. Orang tolong bukaan kita pintu, ucaplah terima kasih. Orang bagi kita jalan kan, balik kampung, cuti panjang ni semua balik kampung, jalan kampung sempit. Orang tu kereta dia tinggi, dia buka topi dah, dia bagi kita lalu, muka kotak, horn sikit, angkat tangan, tu maksud terima kasih tuan. Orang tu ikhlas, dia menyebut pun dia sebut, dia nak beritahu anak jangan jadi macam orang sombong. Kecuali kalau dia tak nampak lah, tak nampak boleh buat kereta lah kan. Bahawasanya seandainya kalau berhimpun seluruh manusia untuk memberi kepadamu satu kemanfaatan, seluruh manusia ni berapa bilion ni kan, berkumpul nak beri kita manfaat, nescaya mereka tidak akan buat demikian kecuali dengan satu manfaat yang telah dituliskan bagimu oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala punya kehendak tu mengatasi kehendak makhluk. Sebab tu kita kena menjauhkan fitnah. Aslul fitan takdimul hawa anil aqli. Asal fitnah, asal ujian yang hidup kita ni terpaksa tempuhi ialah apabila mendulukan hawa nafsu daripada akal. Marah, bunuh orang, maka timbullah ujian. Kalau dapat bunuh orang, berdosa, kena jil, kena gantung. Tapi kalau dia gunakan akal, takkanlah sampai tahap ni. Sebab tu korang tuan, kita nak bunuh pun kita ingat-ingat dia ni kesalahan dia mencuri, kita nak bunuh dia. Boleh ke tak boleh ni? Ataupun macam mana nak buat ni? Kau nak fikir sampai tahap tu. Orang tu mencuri kertas buku, kita pergi bunuh dia buat apa? Kan dah ada dalam hukum mencuri tu macam mana? Mana ada mencuri kena bunuh? Macam tu kaedah dia ya, kena faham macam tu. Jadi kalau berhimpun jenis manusia, makna jadi kehendak Allah itu mengatasi segalanya. Kehendak Allah kita bangun pagi sembahyang, kehendak kita tidur sampai tengah hari. Jadi kehendak siapa yang nak didahulukan? Kehendak kita atau kehendak Allah? Orang yang taat tentulah mendahulukan kehendak Allah. Kehendak kita makan daripada pagi sampai ke pagi. Daripada pukul 7 ni kan kita melantak sampai pukul 3 pagi kan, makan dia. Kehendak Allah
berhenti makan sekejap, puasa. Kita mendahulukan kehendak Allah. Orang tu hebatlah. Kita zahirkan dalam kehidupan kita, tuan, kita ada mak ayah. Kita dahulukan kehendak mak ayah kita. Kita akan jadi anak yang soleh di sisi Allah dan disayangi oleh mak ayah kita. Mak ayah kita berkehendak, satu dia bercakap, yang kedua dia belum sampai cakap. Kalau dia belum sempat cakap, kita buat, dia punya merit yang sangatlah hebat. Mak ayah kita keluar, kita bangun pagi-pagi, kita mandi, kita semayang, kita komeh rumah, kita komeh dapur, kita lap mop lantai, kita lap cermin, kita bersihkan kipas, kita basuh kereta ayah kita pula yang lagi sebiji tu. Dia balik, dia tengok berkilat-kilat, rabah rempah kan. Dalam mati tu berdoa, ya Allah Tuhanku, syukurlah ya Allah kau kurniakan anak yang baik lah. Kau lah yang maha balas. Sebab tu hidup dia senang. Padahal dia tak kerja pun. Dia khidmat walidain dia. Orang ni tinggi makam dia, kan? Jangan dihina dia. Dia tenang, dia tak ada hutang. Dia pun tak ada kerja, tapi dia tak ada hutang. Kita bekerja siang malam bagi hutang. Hutang kita tak mampu nak bayar, tak lansai. Itu beza dia. Ya, kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di mata. Kalau kita menggunakan mata sebagai ukuran kebahagiaan, kita tidak akan melihat kebahagiaan itu wujud. Sebab kita ni berkehendak apa yang orang lain dah. Orang lain ada ni, kita tak. Tuan-tuan perasan tak? Kita dah ada barang tu, tapi kita tak juga. Kita dah tanam lada api 20 batang kat rumah. Kalau dipetik 3 kilo. Ada orang datang buat lada 1 kilo. Ada siapa-siapa nak cili tak? Kita ambil dah seronggam. Punya hakap kita. Tuan-tuan perasan tak? Sebab tu orang selalu sebut, bila kita keluar nampak anak orang, teringat anak kita. Bila tengok bini orang, terlupa bini kita. Lawa lah bini lupa bini kita. Wah, bini kita yang paling lawa kat dalam kampung tu. Boleh terlupa. Apa nak jadi kita ni, tuan? Sebab tu pesan Syekh Abdul Qadir Jalani, pandanglah semua orang dengan kemuliaan. Orang kaya pandang orang miskin mulia, orang miskin pandang orang kaya mulia, orang tua pandang orang muda mulia, orang muda pandang orang tua mulia. Orang alim pandang orang jahil mulia. Orang jahil pandang orang alim mulia. Barulah datangnya kebahagiaan dalam hati. Kalau tak, kita nak jadi orang, orang nak jadi kita. Tak selesai-selesai. Kan? Dulu kan ada dibuat kisah satu orang petani, dia mencangkul bukit. Dia nak bertani, dia mencangkul bukit, dia kena panas matahari. Dia cakap, "Uish, kalau jadi matahari kan bagus, habis semua ditembak." Maka dia menjadi matahari. Dia suluh satu alam ni, riang dia tiba-tiba terhalang oleh awan. Tak lantih cahaya dia galap bawah. Awan lagi power, jadi awan lah. Jadilah awan. Datang jadi awan, jadi ke hulu ke hilir lah kena bawa. Nak halang cahaya matahari ni dah dibawa ada angin, dah ke tepi. Angin lagi power tu. Jadi angin boom sanun boom sini sampai dekat gunung, terhalang, mengumbal balik ke belakang. Jadi gunung lah. Jadi gunung kena tarah dia petani. Habis je ni jadi petani dah dia sudah ni. Sudah jadi petani balik semula pakai cangkul. Jadilah diri kita sendiri, tuan, ya. Jangan kita nak jadi orang lain. Orang lain tu nak jadi kita. Sebab tu yang susah kerja kau, yang senang, yang susah kerja aku, yang susah kerja kau. Faham tak, tuan? Kita cakap kerja orang senang. Kau senang lah, kau duduk ya. Dia tak tahu orang tu duduk kepala berpusing. Lama biol putus fuse. Yang dia pula orang yang duduk cakap kau okey lah, kau tak payah kayu basikal pun hari-hari berpalu menyangkul. Yang menyangkul cakap kau tak tahu kayak belikat aku berapa kali putus ni kan. Kau elok lah, kau ada reba, kau elok lah, kau semua orang akhirnya elok. Yang susah kerja dia, yang senang kerja orang. Ya, bersyukurlah dan nescaya berhimpun manusia untuk beri kepada manfaat tak akan dapat, sebab telah ditulis oleh Allah SWT. Itu cerita dia tadi, maknanya Allah Ta'ala punya kehendak mengatasi kehendak makhluk. Maknanya telah ditulis di azali tadi, azali sebelum adanya sesuatu. Dan seandainya mereka berhimpun untuk beri mudarat kepadamu dengan satu kemudaratan, nescaya mereka tidak akan berbuat demikian kecuali dengan satu kemudaratan telah dituliskan bagimu oleh Ta'ala.
Manusia ni nak mudaratkan seorang, dia berhimpun juga sekalian lah. Tak mudarat, sebab apa? Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudarat yang akan menimpa orang tu, dan kehendak Allah Taala mengatasi kehendak makhluk. Sebenarnya sudah terangkat segala qalam dan sudah pun kering segala catatan. Dan baca yang kedua, dan dalam riwayat yang lain dari At-Tirmizi, peliharalah Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Kenallah kepada Allah di masa senang, nescaya ia mengenali engkau di masa susah. Ada hadis mengatakan bahawa apabila seorang hamba yang soleh melakukan ibadah, lepas itu dia sakit, dia tak mampu nak buat, tak boleh nak datang masjid macam dulu, nak mengaji pun suruh dah tak keluar, nak bangun malam pun dah pakai pampers, nak bersuci kon orang tolong, dia dah tak boleh dah. Maka Allah Ta'ala perintahkan para malaikat, tulislah baginya pahala seperti mana yang dilakukannya ketika sehat. Sebab tu rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara tuan. Masa sehat sebelum sakit, ini mustahak. Masa lapang kita tanam pokok, bila kita dah tua pokok berbuah. Kuk dah tua nak pegang cangkul, kuk almarhum besok pagi tu. Kecap kecup gali lubang nak tanam musangking. Alhamdulillah, ada juga niat dia. Walaupun umur dah 81. 3 kali angkat cangkul, tahu ke bah, tahu dia nak kena tanaman. Musangking orang lain tanaman. Jadi antara muda ni lah aku nak bercuk tanam, nak segala-gala, termasuklah ibadah. Itu paling mustahak. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Janganlah dah kaya baru nak sedekah sampai jadi kaya. Janganlah dah tua baru nak ibadah, beribadahlah sampai tua. Janganlah nak mati baru pergi masjid, pergilah masjid sampai mati. Ini dah mati baru datang masjid, itu pun orang bawa kan. Bawa kanan ke kiri kepala ni, kiri kanan kiri dia orang tu. Lurus yang dia tak nak datang masjid, lurus yang ganda tu. Payah benar pula. Lelaki kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kan? Lurus yang dah. Pula togaklah ni, sebab dia tak pernah datang masjid kan. Kan kita lurus yang dah kan. Jangan dah ya. Tengoklah, ambillah yang sunnah. Kanan ke kiri ke, perempuan ke mana imam nak duduk, lelaki ke mana. Ada kursus jenazah tu datanglah. Janganlah nanti sembahyang jenazah kita pergi bantai rukuk pula. Ramai tuan-tuan anak-anak yang tak tahu, bila kita dah mati di bantai sujud, nak mampu kita. Baiklah orang ulama dulu dia curadik tuan, sembahyang jenazah rapat-rapat. Jadi tak boleh nak rukuk. Kuk jarang-jarang macam ni, habis rukuk, yang sujud, yang rukuk. Pasal tak tahu. Niat lagi lah tak tahu. Arba'at takbiratin fardhu kifayah, tak tahu. Allahu Akbar, imam, Allahu Akbar, ikut. Pula senyap imam ni baca lah, kuat sikit, aku nak baca apa ni kan. Dia pun tak tahu apa nak baca. Fatihah, selawat, doa diri sendiri. Kalau di Mekah yang last tu tak ada doa tak apa. Allahu Akbar yang ketiga, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah, belajarlah ya, ajarlah. Maka yang kedua cakap, kenallah Allah di masa senang, nescaya mengenal engkau di masa susah. Bila kita susah kita berdoa. Kalau kita berdoa masa senang, bila kita susah kita berdoa copek makbul tuan. Pasal malaikat kenal. Ni orang tu ni, dia berdoa dan kita aminan tuan. Tapi bila masa susah dia berdoa, malaikat cakap kau kenal tak seorang ni? Tak kenal lah tuan. Ya kau, tak kenal lah, peduli lah. Tak tahu siapa-siapa orang tu. Ya kan ni? Ya tuan, bukalah kitab lah. Kita nak dibahaskan pagi ni tak sampai. Orang yang masa dia hebat, kaya, raya, sehat, soga buga, tak tahu nak beribadah, tak tahu nak berdoa, bila dia dah parah baru nak berdoa, malaikat tu tahu dia ikut kita. Tapi dia berbuat tak ada. Maksud dia apa? Orang ni makin sombong. Sebab Fir'aun tuan, kalau kita tengok hadis Jibril bercerita pada Nabi, ya Rasulullah, aku dulu masa Fir'aun nak bertaubat, aku sumbat mulut dia dengan pasir 60 kali masuk ampam. Aku nak beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Bani Israel. Sebab apa? Sebab terlampau sombong masa hidup. Fir'aun ni mengaku Tuhan. Memanglah umur panjang. Dek sombong. Malaikat kita tahu tak ada nafsu kan. Boleh malaikat marah, tapi itulah nak diberitahu bahawa orang yang sombong tak ada can kan. Sebab
Takabbur itu sifat Allah, besar itu sifat Allah. Bila orang mengambil sifat Allah, maka orang tahu dengan takabbur. Itu sebab orang yang takabbur itu tak masuk syurga, walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah ada dalam hati, membesarkan diri. Gah, siapa pula ambil parking aku ni, tak nampak tulis ni penceramah. Gah, lepas tu dia blok orang tu. Itu membesarkan diri. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan memperlekeh orang lain. Itu maksud sombong. Tapi sikit tuan, dan ketahuilah bahawasanya apa-apa yang terluput daripadamu sebenarnya ia tidak akan terkena akan dikau. Maknanya kalau tak kono tuan. Bagi kita tengok compilation kes-kes yang patut mati tak mati. Dia bangun dia boom, kereta dia langgar pokok tempat dia bersandar tadi, hidup dah. Takkan kono. Tapi ada orang yang tak pasal-pasal, dia sampai barang dia pun sampai boom mati. Wah, ini macam mana akan kita last, kita gulung kan macam mana ya. Dan apa-apa yang kena akan dikau sebenarnya memang dia tidak akan terluput daripadamu. Kalau dah ditentukan tu takkan dapat hilang dah. Ini kan kita baca sikit ya. Ini pun boleh mendatangkan kekeliruan juga. Dan ketahuilah bahawasanya pertolongan itu beserta dengan kesabaran, dan bahawasanya kelapang itu selepas kesusahan, dan kemudahan itu bersama kesusahan. Jadi yang susah itu ada senang, yang senang ada susah. Baik, apa yang maksudnya tidak terluput padamu yang dah ditentukan? Okey, qada ni tuan, dia ada dua. Qada ni apa? Qadar tu apa? Itu rukun iman, percaya kepada qada dan qadar. Qada itu satu yang dah ditetapkan sejak azali. Orang ni jadi apa, orang ni macam mana. Qadar itu pelaksanaan yang setara dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas seorang, dengan sifat bijaksana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini, tak ada yang tersilap. Sepatut aku yang jadi menteri ni, macam mana dia boleh jadi? Tak ada silap tuan. Ketentuan itu sudah ada. Qada itu dua. Yang pertama mubram, pasti. Yang kedua muallaq, tergantung pelaksanaannya. Nabi kata la yuradul qada illa bid doa. Tidak tertolak qada yang ditulis untuk seorang melainkan dengan doa. Jadi kita kena faham apa tuan? Maknanya boleh diminta. Okay, kita tengok hadis ni. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu ketika diserang wabak taun. Sayyidina Umar cakap kita pindah. Maka satu orang sahabat cakap, ya Amirul Mukminin, bukankah dah ditentukan kalau nak kono juga? Maka apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni hebat kan, dia antara sahabat-sahabat agung, khulafa Rasyidin, iaitu khalifah yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, kita boleh keluar daripada qada yang buruk kepada qada yang baik, daripada takdir yang teruk kepada takdir yang baik. Kita duduk dalam satu bangunan api, kita nak duduk ke? Kalau dah ditentukan terbakar lah. Tidak, kita ada pilihan untuk keluar. Allahu Akbar, dah azan, pergi masjid lah. Kita boleh pilih pergi masjid, ambil wuduk, pakai baju elok-elok, dan kita boleh pilih untuk duduk. Peduli lah. Bilal dia ada lawan dia, memanglah kerja dia azan. Kalau tak ada, dia pun tak nak pergi masjid dah. Kita pula, kita la ilaha illallah, apa nak jadi dengan kita ni tuan? Maka itu yang dikatakan qada muallaq, maknanya tergantung pelaksanaan berdasarkan kepada manusia itu, dia boleh pilih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak mengubah nasib satu kaum melainkan kaum itu mengubahnya. Yang kedua qada mubram, tetap, muallaq tergantung. Jadi Nabi cakap tidak tertolak qada melainkan dengan doa, tapi boleh tak qada itu walaupun berdoa tak berubah? Boleh. Mubram pasti, ya Allah janganlah matikan aku ya Allah. Pakcik hidup berapa tahun dah? 3000 tahun, takkan mati pakcik sampai kiamat, tak. Pasti mati. Kiamat pasti berlaku. Besok pasti hari Senin. Kita doa, ya Allah jadikanlah aku orang Arab besok pagi. Makbul tak doa tuan? Syarul bangun pagi tiba-tiba, Assalamualaikum, kaifa haluka? Al-yawm ana kuntu Arabian. Dah bertukar, dia jadi Arab. Semalam dia Melayu. Doa yang makbul, tak ada tuan. Ya Allah aku nak jadi isteri yang solehah besok ya Allah. Tukarlah aku jadi perempuan. Tak apa dah, tetap jantan juga. Itu takkan berubah, ketentuan takkan ubah dengan ilmu. Ya Allah aku tanam musangking ni, keluarlah pokok manggih. Takkan dah. Nak manggih, tanamlah manggih. Tanam pokok manggih, ya Allah keluarlah buah pisang kaki daripada pokok manggih ni. Jadi dengan ilmu tuan-tuan. Ketentuan pokok durian itu
akan tetap menjadi durian. Tapi yang mu'allaq dia apa? Usaha kita untuk berbuah. Kita dah tanam pokok durian, kita baju, kita jaga, kita siram, kita pagar, kita doa, ya Allah, keluarlah buah pokok ni, ya Allah, lama betul lah 8 tahun, orang lain 6 tahun dah buah, sebab pagi kita keluar bunga atas usaha kita. Tapi kita nak doa, ya Allah, jadikanlah pokok durian aku ni pokok apple lah. Takkan tuan, ya. Dengan ilmu kita mengetahui, begitulah keadaan qada dan qadar yang kita kena faham, bahawa ada ketentuan yang telah ditentukan sejak azali yang takkan berubah, dan ada ketentuan yang Allah Ta'ala beri kita pilihan. Kita nak bertukar jadi orang Arab tak boleh, nak jadi orang perempuan ke perempuan jadi lelaki tak boleh. Ni dengan doa maksudnya, ya. Tetapi daripada seorang yang malas kepada seorang yang rajin, boleh. Daripada seorang yang miskin kepada seorang yang kaya, boleh. Ya Allah, kurniakanlah rezeki melimpah ruah, rezeki yang kau redai. Jadikanlah aku kaya supaya dapat aku khidmat pada masyarakat, dapat aku bersedekah macam kawan aku yang lain yang kaya-kaya tu. Maka dia keluar pergi bekerja. Ya Allah, lepas tu dia pergi menjuruk dalam situ, tak keluar-keluar. Apa benda kan? Tapi boleh juga kalau Ta'ala nak bagi. Assalamualaikum, cik ni Zul ke? Ya, ada cek 2 juta dalam cik. Siapa bagi tak tahu. Pilihlah bank ini. Boleh juga. Ramai juga orang yang tak harap kaya tiba-tiba kaya. Tanah dia kerajaan ambil, jadi jutawan. Meninggal pula lelaki ya, gaji mahal dapat 1,5 juta. Ada juga. Dia pun tak doa lelaki yang mati lah, tapi dengan sebab tu dapat dia kaya. Tak pun bini yang meninggal. Contoh. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekadar tuan-tuan, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Minta Allah Ta'ala tolong kita tuan-tuan, ya. Wa may yuridillahu bi khairin faqih fid din. Orang yang Ta'ala nak kebaikan pada seorang, orang tu dia beri dia faham dalam agama. Faham tu maksudnya faham yang betul, bukan faham yang salah. Ada faham yang salah juga. Sembahyang tak payah, duduk masjid tak payah, majlis ilmu tak payah, puasa semua tak payah, semua boleh, tak apa, masuk syurga tak, kau jangan takut, ikut aku tu. Lepas tu kita cari dalam syurga, dia tak jumpa, kita pun tak masuk, dah payah kan? Menyesal kita nanti tuan, ya. Jangan kita berfaham yang salah, sebab di akhir hayat kita nanti kita kena pegang pada satu pegangan yang betul yang kita amalkan masa hidup. Jangan kita fitnah Allah Ta'ala, dah tentukan itu, dah tentukan ini, aku ni memang tahu, aku ni, jangan. Ya, kita sentiasa berbaik sangka kepada Allah SWT dan sentiasa minta pertolongan. Ya Allah, bantu aku, ya Allah, jangan kau jumpa aku orang yang salah faham ni, aku ni tak berapa nak faham ni, nanti kan aku terikut dia, tolonglah ya Allah. Minta tolong, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita dan kita selamat fid dunya wal akhirah. Ya, di akhirat itu lebih lama dan kekal abadi. Dunia ni sementara, tapi jangan ambil remeh, sebab dunia ini jambatan ke akhirat. Jangan dunia kita tak peduli, leko kita, akhirat lebih penting ni, tak. Dunia itu jambatan akhirat. Ukhuwah dijaga, silaturahim dijaga, amal ibadah dijaga, segala kebaikan kita buat, dan ikutilah kejahatan, keburukan itu dengan kebaikan. Dah terbuat satu yang tak elok, dah cakap lah menyumpah, mencarut, maka istighfar banyak, salawat banyak, ikut dengan kebaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Cukuplah sekadar itu dulu yang baik pada Allah SWT. Salah dan silap dia kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf, tak ada niat untuk menggurui hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri dan kita semua, sebab kita akan mati bila-bila masa, ya. Hari-hari kita dengar kematian, innalillahi inna ilaihi. Jadi kita pun akan menghadapi yang sama. Banyak yang kita dengar dulu, kita dah hadap. Dengar orang dulu sunat, abang-abang kita dah kena sunatan. Dengar dulu orang kahwin, kita pergi majlis kahwin, kita pun dah kahwin. Dengar satu yang kita belum jumpa, mati. Hari-hari kita dengar orang mati, kita belum mati. Takkan kita nak tunggu mati baru kita ingat, iya betul lah mati ni macam ni. Jangan tuan-tuan. Itu jangan nak tunggu mati nak tengok betul ke tak dalam kubur ni ada malaikat. Jangan, nanti tak payah balik. Jadi sebelum kita jumpa yang itu, kalau kahwin boleh buat persiapan, pergi kursus, pergi itu, pergi ini. Kalau segala-gala kita boleh buat persiapan, tapi kalau mati tak payah dah. Ya, kita kena ingat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.